Hello dan salam sejahtera. Pada kali ini kami akan menerangkan tentang projek perkumpulan kami yang bertajuk Perniagaan dalam Talian. Ahli kumpulan saya adalah Muhammad Aikal bin Hamka, Muhammad Amirul bin Nonaim, saya sendiri Basidab Anak Sani dan Liu Yang Jin. Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan dalam talian? Perniagaan dalam talian merupakan perniagaan yang dilaksanakan melalui platform atas talian seperti Lazada, Shopee, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, maupun lain-lain platform yang dicipta untuk melakukan perniagaan secara atas talian. Perniagaan dalam talian ini sebenarnya bukan asing buat kita pada masa kini. Namun begitu, perniagaan atas talian ini mula popular selepas negara maupun dunia dilanda COVID-19. Perniagaan pada masa kini amat digalakkan untuk melakukan perniagaan dalam norma baru, iaitu menjual produk mereka melalui atas talian saja. Cara ini mampu menghapuskan COVID-19 berada di dunia ini. Perniagaan secara bersemuka pada masa kini amatlah tidak digalakkan kerana akan memberikan risiko untuk menambahkan bilangan penyakit COVID-19. Dengan itu, banyak inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk peniaga melakukan perniagaan dalam talian supaya mereka mampu menjual produk mereka kepada umum, kerana pembeli pada masa sekarang amatlah tidak digalakkan untuk melakukan pembelian secara bersemuka kerana pembelian secara bersemuka ini amat berisiko tinggi. Dengan itu, semua peniaga amat digalakkan melakukan perniagaan melalui atas talian. Diharapkan perniagaan atas talian ini mampu mengurangkan bilangan penyakit COVID-19 di negara ini. Sekarang, saya akan pentang tentang objektif perniagaan atas talian. Yang pertama, membincangkan isu semasa yang berkait dengan perniagaan dalam talian. Kedua, menyatakan kelebihan dan kekurangan perniagaan dalam talian. Ketiga, menjelaskan peranan agama dan perniagaan dalam talian. Keempat, menjelaskan peranan sains dan teknologi dalam perniagaan atas talian. Yang seterusnya, saya akan pentang tentang perkara yang berkaitan dengan perniagaan atas talian, iaitu cara meniaga atas talian dengan betul. Kedua, persaingan perniagaan yang cukup kuat. Ketiga, mengubah permintaan pasaran. Keempat, kebangkitan penipuan. Kelima, perolehan barang. Dan seterusnya, iaitu proses pemasaran. Itu sahaja. Apakah kelebihan perniagaan dalam talian? Kelebihan perniagaan dalam talian yang pertama, boleh dilaksanakan di mana-mana saja kerana perniagaan dalam talian hanya memerlukan internet dan platform dan peranti untuk mempromosikan barang kepada umum. Selain itu, perniagaan dalam talian juga boleh memudahkan pelanggan untuk membandingkan harga dari satu kedai dan satu produk ke satu produk yang lain untuk mencari harga barang yang murah dan berkualiti tinggi. Ia juga dapat menjimatkan masa untuk pelanggan mencari barang yang mereka inginkan serta memudahkan pelanggan mendapatkan sesuatu barang dengan mudah. Ini juga membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda dan golongan yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Perniagaan dalam talian ini juga membuka dan membina kehidupan baru buat generasi yang telah terjejas disebabkan oleh dan kehilangan kerja disebabkan oleh pandemik ini. Perniagaan dalam talian ini juga membuka ruang buat peniaga untuk mempromosikan produk mereka secara menyeluruh ke pasaran global. Proses transaksi yang lebih cepat dapat dilakukan melalui perniagaan dalam talian ini.
Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan perniagaan dalam talian ini. Yang pertama, ada agenda penipuan ataupun lebih dikenali pada zaman sekarang adalah scammer, iaitu penipuan untuk menjual sesuatu barang tetapi untuk mengaut keuntungan tanpa menjual sesuatu barang pada orang lain hanya untuk mendapatkan wang ataupun kredit daripada mangsa. Selain itu, perniagaan dalam talian ini juga kita tidak mengetahui sesuatu kualiti barang tersebut kerana kita hanya melihat produk tersebut melalui gambar ataupun melalui visual sahaja. Persaingan yang ketat juga terdapat dalam perniagaan dalam talian ini kerana orang semakin berebut untuk mendapatkan keuntungan melalui perniagaan dalam talian. Untuk melaksanakan perniagaan dalam talian memerlukan pengetahuan dan kemahiran menggunakan gadget kerana setiap promosi ataupun jualan yang dilakukan hanya menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Tahap keselamatan data juga mungkin terjejas disebabkan perniagaan dalam talian ini. Selain itu, sukar untuk peniaga untuk mendapatkan kepercayaan daripada pelanggan untuk menjual produk mereka kepada pihak luar maupun pelanggan. Itu saja untuk kekurangan dan kelebihan perniagaan dalam talian. Sekarang adalah bahagian saya untuk membentangkan tentang peranan agama dalam perniagaan. Peranan yang pertama ialah sebagai panduan kepada para peniaga. Islam telah memberikan landasan yang betul kepada umatnya dalam menjalankan urusan perniagaan. Islam juga menjelaskan secara terperinci bagaimana perniagaan yang halal itu berlaku, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 hingga ayat 30. Terjemahan daripada ayat di atas, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan niaga yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kamu. Dan sesiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kami akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Ayat tersebut menyatakan dua syarat utama dalam perniagaan. Yang pertama ialah aktiviti itu dilakukan atas kerelaan kedua-dua pihak. Kedua, perniagaan tersebut tidak merugikan orang lain. Peranan yang kedua ialah menjelaskan hukum-hukum yang perlu diberikan perhatian semasa melakukan perniagaan. Islam turut memberikan penekanan kepada umatnya untuk menjual barang-barang yang halal di mana dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagai contohnya, hasil pertanian seperti buah dan sayur. Contoh yang kedua ialah bahan pengajaran seperti buku ilmiah dan sebagainya. Umat Islam dilarang menjual barang yang haram di sisi agama, seperti arak yang jelas melanggar hukum. Aktiviti lain seperti riba juga turut dilarang di dalam Islam, seperti hadis riwayat Muslim. Hadis di atas jelas menyatakan bahawa riba dilarang sama sekali untuk dijalankan di dalam aktiviti perniagaan. Peranan agama yang ketiga ialah menyatakan amalan perniagaan yang disarankan oleh Islam, iaitu niat berniaga kerana Allah, menjual barang yang halal, tidak melakukan monopoli, jujur dan menjauhi riba. Seterusnya saya serahkan kepada bentang yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul bin Nur Naim dari Seksyen 18. Seterusnya saya akan sambung tentang peranan sains dan teknologi dalam perniagaan atas talian. Teknologi terkini sememangnya sangat penting dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita tahu, online shopping ni telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam era pandemik ini, di mana kita semua tidak boleh keluar dari rumah dan perniagaan ataupun online shopping ni menjadi satu pilihan kepada masyarakat untuk membeli belah. Melalui sambungan internet, perniagaan atas talian juga boleh dilaksanakan. Teknologi telah memperbaiki jualan sesebuah syarikat dengan membenarkan ejen atau stokis menggunakan alat-alat elektronik peribadi untuk membuat promosi perniagaan serta dapat menghantar pesanan dan maklumat pelanggan dengan lebih cepat.
Hal ini dikatakan demikian kerana promosi barangan yang ingin dijual boleh dilakukan hanya menggunakan platform media sosial masing-masing. Jadi perkara tersebut menyebabkan proses mudah dan cepatlah untuk dilakukan. Yang seterusnya, meningkatkan produktiviti usahawan, di mana para usahawan dapat berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan lebih pantas, efisien dan tepat melalui pelbagai medium atas talian. Yang ini adalah perkara usahawan dapat menyebarkan maklumat dengan lebih pantas melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya lah. Dan yang seterusnya, perkembangan teknologi juga telah memendekkan masa yang diperlukan oleh sesebuah syarikat untuk menerima dan menghantar barangan atau perkhidmatan, dan seterusnya mewujudkan kelebihan berdaya saing dalam industri. Teknologi jelaslah telah memendekkan masa bagi sesebuah syarikat dalam perniagaan atas talian ini, di mana segala maklumat dan segala proses hanya dilakukan secara atas talian dan ianya lebih cepatlah. Dan seterusnya, urusan jual beli dapat dijalankan dengan lebih mudah dan cepat di samping menjimatkan kos. Penggunaan teknologi juga memang jelaslah menjimatkan kos juga, di mana kita tidak perlu menyewa kedai, dan promosi-promosi pun hanya dilakukan di platform media sosial masing-masing, yang mana perkara tersebut adalah secara percuma saja. Seterusnya, para peniaga juga boleh membuat promosi dengan mengiklankan produk mereka melalui kemudahan internet. Ia membantu syarikat untuk meluaskan pasaran di serata dunia. Dan yang akhir sekali ialah ia juga membantu mengintegrasikan semua bahagian dalaman syarikat dengan sesebuah transaksi perniagaan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Seterusnya kita pergi kepada penutup. Ilmu dalam bidang teknologi sangat penting untuk meneruskan kehidupan seharian pada masa kini. Jadi kita perlulah menggunakan teknologi terkini untuk menjana pendapatan. Perniagaan atas talian ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Jadi kita sebagai masyarakat perlu memanfaatkan teknologi dalam perniagaan atas talian ini dengan baik, kerana ianya dapat membawa produk dan imej negara ke persada antarabangsa serta mampu bersaing dalam ekonomi dunia tanpa sepadan. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.